Yang pertamanya saya tidak faham sebenarnya kenapa isu 3R yang dibangkitkan. Ya. Ya, kita dah lama. Ini kali yang ke-15 dah pilihan raya. Kali ke-15. Apa dia itu isu 3R? Sampai sekarang ini kita tidak diberikan garis panduan. Apa yang boleh disentuh, apa yang tidak boleh disentuh. Yang nyatanya kalau kita dengar komen-komen daripada menteri dan sebagainya melalui corong-corong televisyen, ianya merupakan tafsiran-tafsiran individu. Ya. Tafsiran individu tanpa satu garis panduan yang besar. Khususnya apabila timbul yang mereka sebut sebagai ianya mengancam ketenteraman. Ni cerita lama ni, ketenteraman siapa, ancaman kepada siapa. Itu satu. Yang kedua, saya melihat tegahan yang melampau diulang-ulang 3R tak boleh sebut ni sebenarnya ini satu bentuk sekularisme baru ni. Apabila nak sebut, tak boleh sebut pasal agama. Kalau dahulu pemisahan antara agama, sekarang ni seruan kepada agama, apabila seru kepada agama seolah-olah sensitif kepada orang yang beragama lain. Ini satu suasana yang tidak sihat. Ya, apa yang kita perlu tengok ialah seruan yang menyebabkan kepada permusuhan secara nyata, terbuka. Seru atas nama agama, mari semua orang-orang Islam kita pergi lawan secara yang tidak demokratik orang Cina, orang India dan bangsa-bangsa lain. Itu tidak boleh. Dan itu dah ada garis panduannya antara perkara yang boleh dan perkara yang tidak boleh. Jadi dia ada dua perkara yang serius di sini. Kalau kita tidak boleh bercakap pasal 3R, habis perjuangan apa yang harus kita bercakap? Mungkin ada orang kata, okey, perjuangan makan minum, perjuangan hal harga barang, perjuangan pasal nak makan. Jadi kita menyempitkan perjuangan sesebuah parti politik itu. Kalau ini bentuk perjuangan tuntutan kemerdekaan daripada mana-mana bangsa, mana-mana negeri yang tertindas kepada penjajah mereka. Tidak ada, tidak perlu pun. Sebab masa British, memerintah kita pun, Malaysia, soal makan minum ini biasa ya. Boleh makan. Kalau kerana hendak makan saja, tak perlu merdeka. Tidak perlu kepada kemerdekaan. Cukup, okey, baik tuan, dia pun bagi RM5, RM10, kita pun makan. Jadi kenapa negara perlu merdeka? Itu persoalan pokok. Apabila kenapa negara perlu merdeka, satu. Yang kedua sekarang ini, kita telah merdeka. Kita ingin membetulkan, mengisi kemerdekaan yang ada. Kita ada pandangan kita. Orang Islam ada pandangan orang Islam. Kenapa amalan orang Islam kepada orang Islam di negeri kita dihalang oleh perlembagaan kita? Ini isu besar. Sedangkan agama lain tidak boleh langsung sentuh mereka. Kalau sentuh, sensitif. Tanpa had. Tapi kita, kalau kita tuntut untuk mengamalkan agama kita, kalau kita tengok apa yang malangnya di Malaysia ini, agama yang paling banyak restrictionnya yang dikenakan ialah kepada agama Islam. Ini tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh daripada pihak kerajaan. Sebab itulah kita kata, kita menyeru rakyat semua untuk kita bersatu, untuk kita mengambil alih kuasa bukan hanya di peringkat negeri, malah di peringkat persekutuan, untuk mengembalikan kedudukan agama dalam perlembagaan dan juga mengisi makna kepada sebuah kemerdekaan. Itulah berbangkit masalah tuntutan. Mempertahankan raja. Bukan merosakkan isu raja. Kenapa perlu dipertahankan isu raja? Sebab raja sebagai penjaga agama di Malaysia. Betul. Kenapa perlu kepada mempertahankan bangsa Melayu? Kerana Melayu merupakan penduduk asal kepada bumi ini. Kenapa perlu mempertahankan agama? Sudah pasti hidup ini mesti berteraskan kepada agama. Jadi ketiga-tiga ini, kalau ini tidak diberi kebebasan untuk bercakap, terlampau banyak sangat diktatnya, kena ini, kena ini, kena ini sebenarnya menyekat hak bersuara, satu. Yang kedua, mengembalikan zaman pemerintahan penjajahan dahulu. Dan tidak ada makna kepada sebuah kemerdekaan kalau hak sebuah anak negeri
hak kepada kepentingan anak negeri itu tidak boleh diucap dan tidak boleh dituntut. Jadi kita masih lagi memerlukan garis-garis panduan yang agak jelas. Apa yang dimaksudkan dengan 3R, di mana halangannya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Dan kita amat bimbang. Inilah bentuk sekularisme baru yang ditanam untuk kita tidak bercakap tentang, khususnya tentang agama. Ini merupakan satu perkara yang dihalang hak kita sebagai penganut agama dan juga menghalang kebebasan kita untuk mengamalkan agama kita sendiri. Memberi takrifan yang betul kepada apa itu agama dalam perlembagaan sebagai agama persekutuan itu juga penting. Tidak guna kita agama Islam sebagai agama persekutuan tetapi dilimitkan semua sekali. Khususnya kepada pelaksanaan hukum dan juga peraturan yang ada dalam Islam itu sendiri. Melalui Al-Quran, hadis dan juga amalan-amalan para sahabat dan para ulama-ulama. Ini yang antara perkara penting. Kalau sebelum daripada merdeka kita tuntut kemerdekaan. Sekarang telah diberi kemerdekaan dengan perlembagaan sebegini. Dan sekiranya ada mana-mana butiran dalam perlembagaan yang hendak disesuaikan dengan Islam, disekat sehingga tidak boleh langsung untuk mengubahnya, tidak boleh juga untuk memperjuangkannya, maka perlu apa sebuah parti yang mempunyai ideologi yang dengan maksud yang jelas kewujudan mereka. Sebab itulah kalau kita tengok, kalau kita beginilah rupa bentuk politik Malaysia yang dicanang, khususnya dalam bentuk baru hari ini, kita akan hilang identiti, kita akan hilang hak di atas agama dan kita tidak ada daya juang langsung. Hanya sekadar bincang apa itu makan, minum, hidup. Maknanya seolah-olah macam kita sebagai patung yang bernyawa yang tidak punya naluri dan perasaan khususnya dalam bab agama dan integriti bangsa.